Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, tema yang diangkat untuk tahun ini sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023. Dan sudah pastinya hari ini 28 Ogos 2023 menandakan beberapa hari sahaja lagi kita akan memasuki tarikh yang cukup keramat, cukup bersejarah untuk kita semua, 31 Ogos. Jadi sudah pastinya kita ingin mengetahui berkenaan intipati dan juga atur cara utama sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos ini. Hari ini kita sebenarnya cukup berbesar hati. Kita bersama dengan seorang individu yang sangat memainkan peranan dari segi perancangan dan juga pelaksanaan untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023, iaitu kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Datuk, saya pasti semua rakyat Malaysia cukup teruja untuk menantikan tarikh 31 Ogos 2023 ini. Dan untuk permulaan, mungkin kita boleh kongsikan kepada seluruh masyarakat bagaimana dari segi persiapan untuk sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Okey. Terima kasih Menawar kerana bagi peluang pada saya untuk berkongsi sedikit tentang sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Okey. Untuk tahun ini kita telah mengadakan beberapa acara lah. Okay, cuma mungkin saya ingatkan sekali lagi, untuk tahun ini bila kita sambut Hari Kebangsaan, kita juga sambut Hari Malaysia. Okay. Hari Kebangsaan tahun ini kita sambut di Putrajaya. Okay. Dan Hari Malaysia kita sambut di Kuching. Okay. Di Putrajaya ini sebenarnya kalau tahun lepas kita adakan di Dataran Merdeka di KL. Tahun ini kita buat di Putrajaya. Ini yang kali yang kelima. Kalau masih ingat, kita buat ini kali kelima. Terakhir kita buat tahun 2019. Kita buat itu. So ini kita kembali semula ke Putrajaya lah. Okay. Ada beberapa acara yang besar lah yang kita buat untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Yang pertama, kita telah lancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang dan Bulan Kemerdekaan. Kalau masih ingat, kita buat di Ipoh 16 Julai. Dan pada 30 bulan lusa kan, esok lusa ni kita akan buat majlis amanat pada Menteri sempena Hari Kemerdekaan di PICC, di Dewan Plenary. Itu pada sebelah petang. Okay. Dan kemudian hari Khamis ni seperti mana ditunggu oleh semua orang adalah Hari Kebangsaan kita. Dan kemudian pada 16 September kita akan adakan di Kuching lah untuk Hari Malaysia. Kan? Okey. Itu yang acara utama. Acara sampingan kita juga buat kan, selain daripada acara utama yang 4 tadi, kita ada konvoi jelajah Jalur Gemilang. Kita pergi daripada negeri ke negeri. Kita buat penyerahan bendera lah daripada negeri ke negeri kan. Pusingan keseluruhannya sampailah kepada Hari Kemerdekaan. Kita ada juga buat program keceriaan antara kementerian. Maksudnya kita beri peluang kepada penjawat awam untuk menunjukkan semangat kecintaan, semangat patriotisme kan kepada negara sempena Bulan Kemerdekaan. Mana orang diberi peluang untuk menghiaskan premis masing-masing sempena tema kemerdekaan. Dan kalau masih ingat, pada 2 hari bulan Ogos kita juga telah adakan majlis yang memperingati tokoh negarawan kita, Tun Dr. Ismail kan. Ini ikon perpaduan lah biasa kan. Inilah antara sambutan-sambutan yang kita buat, acara kita buat untuk tahun ini. Itu antara acara-acara besar yang telah pun dirangka untuk kita meraihkan Bulan Kebangsaan ini sepastinya. Dan kita lihat juga sambutan Hari Kebangsaan 2023 ini pastinya akan dilaksanakan dengan skala mega besar. Ialah kali terakhir seperti yang Datuk nyatakan tadi, 2019 dilaksanakan di Putrajaya. Dan kali ini bagaimana untuk kita gambarkan kepada masyarakat keterlibatan bukan sahaja agensi dan juga jabatan kerajaan, malah juga pihak swasta, NGO dan juga LC, Datuk. Okey, baik. Dia ada sebenarnya bila kita adakan sambutan Hari Kebangsaan ni, memang betul peneroja utama adalah agensi kerajaan dan kementerian adalah kementerian KKD lah, Kementerian Komunikasi dan Digital. Tetapi bagi saya lah, dia sebenarnya sambutan kemerdekaan ni sepatutnya melibatkan semua golongan masyarakat, semua organisasi, tidak kira lah sama ada jabatan, kementerian ataupun agensi kerajaan, tapi dia juga sepatutnya melibatkan contoh pihak swasta kan, agensi korporat, syarikat berkaitan kerajaan JLC dan juga NGO lah. Sebenarnya untuk tahun ini
kita telah dapat kerjasama, kita dapat penlibatan, kita dah buat program dengan 147 organisasi yang bukan daripada agensi kerajaan. Ini menunjukkan betapa pihak di luar sana pun sangat menyokong, sangat bersemangat untuk menyelamatkan lagi bulan kemerdekaan. Okay. Dan kita pun sebenarnya kalau ada beberapa aktiviti yang telah kita buat di mana Menteri Komunikasi sendiri yang pergi merasmikan, kita buat dengan sebuah pasaraya terkenal pun ada dibuat. Kita juga Timbalan Menteri pun telah mengedarkan bendera-bendera Jaro Gemilang di stesen KL Central, kan? Dan ada beberapa lagi aktiviti yang kita buatlah. Ada restoran makanan yang mengadakan kempen Jaro Gemilang. Walaupun secara kecil-kecilan, bagi saya itu yang penting adalah semangat, bukan skala besar atau kecil lah. Setiap daripada tindakan kita dapat kita zahirkan untuk kita menunjukkan kepada satu dunia bahawa kita sedang meraihkan Hari Kebangsaan pada ketika ini. Okey, Datuk, pastinya acara tumpuan adalah berkenaan dengan pembarisan dan juga perarakan untuk Hari Kebangsaan 2023. Mungkin kita boleh berikan sedikit gambaran kepada masyarakat apakah sedikit pengisian atau cara utama yang dinanti-nantikan nanti. Dia seperti mana yang Mona sebutkan tadi, setiap kali kita ada sambutan Hari Kebangsaan, acara yang paling kan, ada paling besar adalah perarakan pembarisan lah. Sama juga tahun ini kita tak ketinggalan, kita tetap adakan, malah tahun ini saya rasa memang buat skala besar-besaran. Untuk tahun ini kita ada 65 kontingen. 65 bukan kecil, memang besar, 65 kontingen. Melibatkan 16,976 peserta saya lah. Memang besar, 16,000 lebih. Dan kita bahagikan kontingen ini kepada 10 kluster lah, kan? 10 kluster lah. Kita ada kluster kenegaraan, kita ada kluster perpaduan, kita ada kluster ekonomi, kita ada kluster perbankan, kita ada kluster telekomunikasi. Berapa tu? Ada 5 kan? Ada 5 lagi. Ada kluster industri kreatif, kita ada kluster sukan, kita ada kluster community, kita ada kluster kesejahteraan, dan paling akhirlah kita ada kluster keselamatan negara lah. Okey. Dan itu yang bagi saya yang besar lah kan. Sebab itu kita juga ada perarakan yang menunjukkan cosplay sekarang ni kan, cosplay yang animasi ni kan. Animasi kita ada Mekamato, kita ada Didi and Friend. kalau pada siapa kanak-kanak selalu mengikuti sendiri kan, kita ada Ejen Ali. Dan kali ni kita juga ada bawa aset anjing dan kuda. Kan anjing ni anjing pengesan kan, anjing K9. Kita juga ada pasukan kuda dan aset-aset kenderaan. Okey. Sebab kalau bila kita cakap tentang perarakan ni, memang perarakan satu adalah anggota peserta akan berbaris, berkawat kan. Kita juga akan bawa aset. Saya mengambil kesempatan ini sebenarnya, kalau kita semasa Hari Kebangsaan kan, selalunya pihak ATM tentera kita akan tunjukkan dia punya kekuatan dia, aset dia lah kan. Jadi saya menyeru kalau kepada pengunjung-pengunjung kan, datang sebab inilah masa untuk kita tengok sebenarnya apa yang negara kita ada lah kan. Dari kereta kebalnya, kereta perisai, jet pejuang kan, kita punya kapal pengangkut kan. So memang sebenarnya ini tarikan-tarikan yang tidak dapat dilihat bukan di luar Hari Kebangsaan. Betul. Kalau tengok kan kita kalau kita nak tengok kereta kebal, kita kena masuk kem tentera. Betul. Dia tak dibenarkan. Kan, sebab itu benda-benda yang kerasaan kan, benda-benda yang kena memang tak ditunjuk pada hari-hari biasa. Okey. Kita juga untuk tahun ini kita bahagikan persembahan-persembahan ini kepada 4 segmen lah. Lebih 4 segmen kan. Ini nak satu segmen adalah dari segi segmen perpaduan, yakni kita ada persembahan lagu Kurit Kundi. Okay, ini dia olahan baru. Kita ada beberapa penyanyi tempatan lah yang akan kita jemput, seperti Zizi Kirana, Suki, siapa lagi,
Hazra Niza kan, dan Nadira, betul lah penyanyi tempatan tu. Mereka akan diiringi oleh penyanyi 1,000 lebih artis tari dan 600 orang pelajar ni lah, pelajar daripada Kementerian Pendidikan lah. Sama-sama untuk meriahkan benda tu. Dan ada kumpulan pergendangan selama 400 orang. Ini daripada Jabatan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kesenian Negara lah. Ini akan membantu. Itu yang segmen yang pertama. Yang kedua, segmen kita panggil saya ada terbaca dia tu, daya upaya dan kecekapan. Oh, dia betul. Itu kita akan persembahkan Army Red Warrior. Okey, apa Army Red Warrior ni? Army Red Warrior ni kalau siapa yang pernah tengok apa sambutan hari kebangsaan dahulu kan, dia panggil macam dia panggil tattoo Angkatan Tentera. Ini samalah sebenarnya. Cuma sekarang ni nama dia buat penulisan baru. Dia akan menggunakan motosikal untuk buat aksi-aksi stunt dan akrobatik lah. Wow, itu menarik tu. Itu seramai 42 orang anggota itu yang akan menunjukkan dia punya kecekapan. Dan yang ketiga dari segi cabaran dan ketangkasan. Okey, ini sebenarnya apa yang kita akan tunjukkan adalah pertunjukan terjunan tepat. Namun dia menggunakan payung terjun. Ini akan dilakukan oleh anggota daripada polis kan, VET 69. Ini komando polis sebenarnya. Dia akan terjun dan dia akan mendarat betul-betul di depan pentas utama. Kan, insya-Allah lah, kalau tak ada apa-apa halangan, semua dia ni semua pakar-pakar semua, insya-Allah semuanya akan turun lah. Ini akan melibatkan 10 anggota lah. Okey, satu lagi segmen terakhir Datuk, mungkin kita boleh kongsikan berkenaan Gegar Madani Datuk. Okey. Gegar Madani ni dia sama juga macam pembukaan tadi kan, sedangkan yang kulit-kundi tu dia melibatkan pergendangan, melibatkan pelajar-pelajar daripada KPN. Dia orang ni akan menyanyikan lagu tema kita lah untuk tahun ni. Lagu tema Tekad Perbahagian dan Penuhi Harapan tu. Sudah beramai-ramai lah, insya-Allah. Akan gegar lah nanti di sama-sama kita menggegarkan, memeriahkan dataran Putrajaya. So pastinya seperti yang Datuk nyatakan tadi, lebih 16,000 peserta dan juga 65 kontingen yang akan terlibat. Bayangkan bagaimana kemeriahan suasana Hari Kebangsaan kelak. Dan sepastinya Datuk, untuk kita menggalakkan lebih ramai keterlibatan orang awam yang hadir untuk Hari Kebangsaan, bagaimana dari segi kemudahan-kemudahan? Ialah mereka nak datang pada awal pagi tu Datuk, bagaimana? Baik. Kita jangkakan pada tahun ini bila kita buat di Putrajaya, pengunjung akan mungkin dari segi bilangannya memang kita akan jangkakan lebih kurang 100,000 orang. So bila 100,000 orang ni memang satu kumpulan yang agak besar. Jadi sebenarnya itu yang kita menyeru, siapa yang kita memang gembira untuk menyambut ni, ada benda-benda yang kita kena jaga-jaga dari segi keselamatannya kan. Dan saya memang menyeru supaya ikut semua dia punya peraturan dan arah-arah lalu lintas daripada pihak berkuasa lah kan. Okey, untuk tahun ni kita sediakan tempat letak kereta. Kita sediakan. Itu banyak tempat kereta kita sediakan. Kita sediakan untuk pengunjung untuk kalau untuk kemudahan makanan kan, kita ada tempat penjaja, 100 penjaja kita bagi, 40 tempat untuk food truck. Dan kita sediakan tandas awam yang cukup secara mobile. Kita ada juga kemah-kemah bantuan untuk perubatan kalau in case ada kejadian-kejadian kecemasan gitu. Okey, difahamkan kalau nak parking kenderaan, disediakan lokasi-lokasi parking dan difahamkan ada bas pengantara. Ya, betul-betul. Kita memang sediakan bas pengantara, iaitu Nadi Putra, bas yang memberi perkhidmatan di Putrajaya. Itu kita buat seawal 4 pagi. Kita sedang 4 pagi sehingga 2 petang. Dia ada 2 pick up point dia. Satu di Putrajaya Central dan kedua di PHC. PHC ni tempat yang kita benarkan pengunjung untuk meletakkan kenderaan. So di situ dia ada memang bas akan pick up ke situ. So selama masa tu 10 minit setiap tu memang adalah bas tu akan ada setiap.
Oh, okey. Selain itu juga difahamkan pengangkutan awam yang lain seperti MRT turut dilaksanakan, diselaraskan pada waktu yang selari dengan Betul. awam. MRT pun kita mohon supaya mereka juga mengadakan perkhidmatan seawal 4 pagi lah. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ni. Betul. Okey, Datuk. Ini merupakan satu kesempatan yang terbaik lah untuk kita mewar-warkan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan Dataran Putrajaya, untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Segala kemudahan telah pun disediakan untuk pengunjung. Jangan risau dari segi pengangkutan awam, shuttle bus, tempat parkir, semuanya disediakan untuk dipermudahkan untuk anda bersama-sama menyaksikan secara langsung Hari Kebangsaan. Datuk, mungkin ada sedikit ucapan Hari Kebangsaan dan juga pesanan kepada masyarakat. Sambil-sambil tu saya bagi jalur gemilang untuk kita kibarkan dalam masa yang sama, ya Datuk. Okey, satu untuk Datuk. Okey. Baik. Okey, ini jalur gemilang kebanggaan kita. Selepas ini untuk kita menyemarakkan semangat cintakan kepada negara. Sedikit kata-kata Datuk kepada masyarakat. Okey, saya mengajak semualah rakyat Malaysia datanglah ke Putrajaya pada 31 bulan Ogos ni seawal jam 7 pagi. Bawa bersamalah keluarga ke rakan-rakan ke untuk kita menunjukkan semangat kesetiaan kita kepada Malaysia lah. Kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dan sama-samalah kita menunjukkan kesetiaan kita. Kadang-kadang kita memang tak berkesempatan kan. Tapi bila kita ada kesempatan, ini sekarang time cuti sekolah ni kan. Betul. Kita boleh ambil cuti dan bawa anak-anak untuk itu pun kalau kita ada masa. Kalau tak ada masa pun ada lagi sebenarnya. Ada lagi peluang untuk kita tengok secara live sebab RTM mereka buat secara langsung. Betul. Langsung. Dan juga kita boleh tengok dekat Facebook Live KKD pun ada. Ataupun kita boleh tengok dekat Facebook Merdeka 360. Semua memang ada peluang. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu kesempatan terbaik untuk kita semua. Sama ada anda boleh hadir secara fizikal di Dataran Putrajaya untuk 31 Ogos 2023 ataupun seperti yang Datuk nyatakan tadi, anda boleh saksikan secara langsung bersama kami di RTM, di saluran TV1, saluran berita RTM ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital atas kesempatan ini, dan kita harapkan seluruh masyarakat turut menyertai dengan sasaran tadi 100,000 pengunjung, Datuk. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Okey, Datuk, sekarang ini kita nak tinjau keadaan cuaca, Datuk. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di Maps Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca sepanjang hari ini.